sejahtera, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dihormati sekalian. Mula-mula saya nak ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kerana sudi datang untuk menghadiri seminar ini. Saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat Pak Yunus dengan Ibu Roslin dan juga yang terhormat CEO Hospital KPJ Pulau Pinang, Tuan Haji Abdul Aziz kerana menjemput saya menghadiri seminar ini. Izinkanlah saya memperkenalkan diri sendiri sedikit. Saya sudah menjadi doktor selama 31 tahun. Saya sudah banyak tua lah. Kalau banding dengan Dr. Kadri. Dan dalam bidang ortopedik 27 tahun. Saya sekarang berkhidmat di KPJ Pulau Pinang. Sebelum ini saya ialah Ketua Perkhidmatan Ortopedik Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Ketua Jabatan Ortopedik Hospital Pulau Pinang. Saya juga mempunyai kepakaran. Saya dilatih di England, di India, Thailand, dan kepakaran yang dilatih adalah dalam bidang pembedahan tulang belakang dan juga dalam bidang tukar sendi, iaitu dengan peralatan sendi palsu dan juga lain-lain. Dalam sebagai ketua perkhidmatan, saya juga terlibat dalam banyak-banyak projek-projek kerajaan Malaysia dan juga jadi penasihat ortopedik di banyak badan-badan berkanun. Saya juga melatih doktor-doktor yang baru. Saya adalah pemeriksa dan penyelia dalam universiti-universiti tempatan seperti UC Malaya, Universiti Sains Malaysia dan sebagainya. Saya juga agak sebagai seorang ahli akademik dalam Kolej Perubatan Pulau Pinang dan juga ada berbanyak dalam ambil bahagian dalam penyelidikan. Saya sudah terbit lebih kurang 30 terbitan dalam jurnal-jurnal tempatan dan internasional. Hari ini saya nak bicara tentang sakit lutut. Pasang bagi satu USB tu. Pasang dulu. Okey, ini ialah KPJ Hospital Pulau Pinang, bangunan baru sedang dibangunkan sekarang. So, sakit lutut ini banyak melibatkan warga Permas. Dia ialah satu penyakit berusia. Bila kita sudah tua sikit, dia akan rosak dan akan sakit. Tetapi punca dia ada banyak. Dia lain penyakit macam terlebih asam garam pun boleh menjadi sakit lutut atau lepas kelemarangan, trauma dan sebagainya. Sakit lutut ini biasa dia mengiring ke luar atau kadang-kadang ke dalam. Atau kadang-kadang dia boleh bengkak macam di bahagian kanan sana, bengkak. Biasanya kalau ada sakit lutut biasanya ialah punca dia ialah kehausan dalam tulang rawan di lutut. Dan dia juga akan melibatkan lain-lain sendi di badan, seperti macam ini dalam tangan juga dan dalam lutut. Kadang-kadang dia banyak sakit, kadang-kadang dia kurang sakit. Kadang-kadang dia inflamasi dia lebih, dia akan lebih sakit. Nah, ini gambar tunjuk kehausan biasa lutut. Biasa ini dia tulang rawan dia okey, dia alignment dia okey. Tapi bila dia rusak, dia sudah jadi miring dan dia punya tulang rawan rusak. Ini pun satu contoh, ini pun sama. Dan dia akan ada tumbuhan tulang-tulang kecil di tepi-tepi yang digelar osteophyte.
dan urat-urat dalam tulang pun akan terlibat dan rosak. Macam X-ray, kalau imaging ini dia punya sendi sudah rosak dan dia sudah desa satu antara lain. Ini buat dia lebih sakit. Biasa lutut dia macam ada satu ruang ini, tapi sini tak ada ruang lah. Ini ialah rheumatoid. Kadang-kadang lutut tak nampak miring atau tak bengkak, tapi sakit juga. Ini kadang-kadang ialah dalam penyakit rheumatoid. Okey, tadi ibu-ibu dan tuan papa di meja dia tanya saya, macam mana nak jaga. So perawatan dia nombor satu ialah penjagaan, bukan operasi. Kita kena jaga. Macam mana nak jaga? Macam perempuan ini gemuk, berat. Kita nombor satu ialah cuba ringankan berat badan. Senang nak cakap, tapi susah nak buat. Okey, macam makanan yang sedap-sedap ini ada di makan banyak. So susah, tapi cuba ringankan berat badan, nombor satu. Kalau badan berat, dia akan lebih pressure, tekanan kepada lutut, lebih sakit. Dan janganlah macam naik turun tangga banyak. Nah ini dia gemuk, naik turun banyak, lebih sakit. Boleh cuba tuam dengan ayah masak, ayah suam. Pagi-pagi bangkit, kalau sakit biasa dia, kalau dia sakit pagi-pagi dia akan rasa sakit dengan rasa dia macam cengkak, susah, pergerakan dia susah. So dituang dengan air masak atau suam. Dia lepas itu dia akan jadi lebih baik. Atau boleh taruh itu sapu-sapu ubat-ubat. Orang sini suka sapu ubat-ubat kan. Ini punya Tiger Balm, ini masyhur di Pulau Pinang. Saya tak tahu Bandung ada ke tak ada. Tiger Balm. Sapu-sapu ubat, kadang-kadang bagi dia lebih lega. Banyak ubat dia kalau nak makan. Ada ubat yang cakap dia boleh buat dia kurang sakit. Ubat inflamasi, kadang-kadang kita makan sikit ubat. Ubat-ubat dia cakap dia boleh buat tulang rawan sihat semula. Tapi ubat-ubat ini cuma membantu saja, dia tak boleh cure. Kenapa? Pasal kita satu hari makin hari kita jadi lebih tua, bukan mudah balik. Tak ada ubat makan kita jadi mudah balik. So macam mana dia boleh baik? Susah. Ubat cuma membantu saja. Ada orang pergi injection. Ada orang cakap inject gel dalam, inject stem cell, inject macam-macam sekarang. Tapi harga dia mahal juga. Dan lepas itu pun keputusan dia susah kita nak ramal. Kenapa? Pasal tak ada bukti yang kukuh. Dalam penyelidikan kita sudah cari meta-analisis, kita sudah cari jurnal terbitan luar negara dan di lain tempat, dia tak ada bukti yang kukuh bahawa dia boleh menyembuhkan masalah sakit lutut ini. Kadang-kadang kita kena gunalah sikit tongkat ke atau ini untuk jalan kadang-kadang. Okey. Kalau keadaan sudah jadi teruk macam pesakit ini, macam pesakit ini tengok dia nak bangkit pun susah, kena guna tangan tekan. Dalam satu sudut tengok susah, sakit, terlalu sakit, tak boleh. Macam keadaan inilah saja kita akan mempertimbangkan perlukah operasi. Kalau kita tengok dia jalan, miring, satu kaki lebih miring daripada yang lain. Lagi satu,
susah nak jalan. Dia punya lutut, X-ray image sudah lari ke belakang, sudah miring ke keluar. Dia sangat sakit, tak boleh melalui kehidupan seharian dengan kualiti. Masa itu sajalah kita mempertimbangkan operasi, bukan sebelumnya. Kalau banyak sakit, susah nak jalan, tak boleh melalui satu hari dengan penghidupan yang berkualitas saja, kita pertimbangkan rawatan operasi. Macam ini juga. Ini line, ini ya line pesakit. Ini semua sini sudah habis. Di tepi ini habis. Ini pasal asam garam yang terlebih. So asam garam itu sudah makan tulang ini. So tulang itu sendiri akan jadi banyak sakit dan pesakit tak boleh jalan. Masa itu sajalah kita mempertimbangkan operasi. Operasi ada guna peralatan palsu yang banyak jenis sekarang. Ini adalah satu daripada, dia ada macam satu cap ini untuk tulang paha, ini adalah untuk tulang kaki, dan di tengah-tengah ada satu plastik ini macam. Dia bukan plastik, dia adalah satu bahan yang banyak kukuh. Dia digelar polyethylene. So ada banyak jenis. Dan peralatannya pun banyak bila nak buat operasi. Pasal operasi tukar sendi dia mahal sikit. Pasal peralatan dia banyak. Kena guna banyak peralatan. Di dalam bedah. Nah ini dah ada operasi, kita guna macam buat kayu lah. Ada rod juga, ada screwdriver dan sebagainya. Okay, kita cek semua. Dan kukuh. Dia macam batung, dia masuk dengan kasut, saya nampak. So fitting dia kena betul juga. Bila nak beli kasut, kena bagi fitting yang bagus. So, sama juga, kita akan pastikan fitting dia bagus. Okay? Yang alignment dia okey. So ini sebelum operasi, lepas operasi, inilah sendi yang palsu yang sudah dimasukkan kepada pesakit. Okey, di negara Asia Tenggara, kebanyakan warga kita suka nak lipat kaki, macam nak bersila, duduk bersila atau buat antara kita nak lipatkan, atau pergi sembahyang, nak berlutut. So semua ini atau makan ini di Penang. Ini restoran masuk. Bila nak makan, kita kena duduk bangku. So duduk tinggi sikit, boleh nampak lauk-lauk dah ambil. Okay, kalau duduk rendah tak boleh. Satu saja restoran ini di Pulau Pinang. Tapi ini sudah jadi antik lah. Okay, atau bergayung bicycle, atau duduk, atau pergi tokong. So sekarang dia ada mencipta peralatan sendi palsu yang boleh lipat semua, boleh berjongkok semua. Dulu tak boleh. So sekarang ni boleh jongkok. So boleh jongkok semua. Ini ialah parut operasi, dia boleh semua sama. Ini ialah X-ray. Ini macam. Okay, semua boleh berlutut dan macam pesakit ini lepas operasi 3 minggu dia sudah buat semua. Dia boleh jalan pun, miring-miring sikit tapi okey lah. Tak boleh turun. Boleh jalan. Okay. Dia boleh jongkok. Ini dua-dua belah sudah buat. Dan di depan, tengok dalam tanpa guna apa-apa peralatan. 3 minggu, 4 minggu semua boleh dibuat. Dan juga dia boleh diri dari duduk tanpa guna tangan dan duduk lagi. Kalau dalam tepi, tinggal dari tepi. Tanpa guna tangan, sekarang dia boleh naik, boleh turun dengan senang.
kaki dia. Sendi boleh ambil, naik, lurus dan lipat semua. Ini ialah naik tangga tanpa guna tangan. Ini adalah lebih kurang 1 bulan lepas operasi. Dua-dua lutut. Tapi kena berhati-hati lagi. Tapi boleh jalan lah, macam bukan dulu. Kalau guna tangan, cepat. Sakit pun sudah hilang. Tapi sakit ini lepas buat operasi sendi palsu dia tak boleh hilang 100%, lebih kurang hilang 80 atau 90% saja. Nah, makcik ini berlipat semua kaki dia dan boleh bersila dan juga boleh berlutut. Sebelum ini dia tak boleh buat lah, sekarang boleh buat. So kami ada buat pemeriksaan. Kita buat X-ray scan, tengok pergerakan sendi palsu dalam badan. So kita guna X-ray scan ini, kita buat. Nah ini dia scan dia. Tengok dia gerak, sendi palsu dalam badan gerak dan dia stabil. Naik lepas itu dia stabil balik. Sekarang kadang-kadang paruh dia panjang sikit. Sekarang ada kaedah baru dia orang buat buka dia kecil saja. Tetapi ini kita kena guna peralatan yang lebih canggih, macam peralatan yang macam GPS. Saya kata macam kita GPS kita guna navigasi atau computer assistant banyak. Tapi harga dia lebih banyak tinggi lah daripada buat tanpa ini. Tapi keputusan dia tidak begitu beza saja. Kalau doktor itu sudah buat banyak, dia sudah banyak pengalaman, so dia guna ini ialah navigasi ya. Kita guna semua ini computer assistant. So, kita tahu dia punya lutut di mana, kita ukur, kita tengok screen, kita buat. Dengan ini, so ini ialah GPS tracker. Dia ada lagi satu alat di atas. Tengok bawah dan ini guna GPS kita tahu di mana sakit. So ini semua tracker kita buat. So lepas itu pesakitnya paruh kecil, sakit pun kurang dan boleh naik itu Great Wall of China. Baik, dengan ini terima kasih. Kalau pernah main Pulau Pinang, cuba duduk ferry lah. Ada ferry Pulau Pinang. Waktu pada 2 orang untuk bertanya. Just stand there. Pada tahun 2000 saya dioperasi lebih jatuh dan dipasang proteser di bagian paha saya. Sendi pinggul. Di sendi pinggul. Ya? Di sendi pinggul atas. Di ini dia. Ya, itu sendi pinggul. Ya. Nah, terus sekarang sudah 15 tahun, ya. kaki saya agak memendek sebelah. Sakit. Jadi lebih pendek. 3 cm ya. Oke. Itu kita kena ambil satu X-ray image, tengok apa jadi kepada alat itu. Adakah dia suatu longgar atau lari? Kerana dia sudah 15 tahun. Ya. Tetapi biasa sendi pinggul kalau buat betul-betul dia boleh tahan 30 tahun. Tapi kalau 15 tahun, kalau rasa kaki sudah pendek. Lepas buat operation ada pendek kah masa itu atau baru sekarang saja pendek? Baru sekarang, tahun Baru ini. sekarang. Ya. Ibu ada jatuh? Ada? Dulu pertamanya jatuh, habis jatuh itu lantaran ada yang
rusak tulangnya, jadi dipotong, dipasangin protese. Oke. Itu kami kena buat satu X-ray, tengok apa masalah dia. Kalau tak ada X-ray susah kita nak tahu lah. Kadang-kadang alat itu sudah lari atau sudah dia punya suara longgar dan boleh jadi pendek. Kalau sebelum itu tak pendek, tiba-tiba dia jadi pendek, kami kena buat satu X-ray tengok, imaging. Jadi saya harus makan apa, Dok? Kalau ada sakit boleh makan sedikit ubat sakit dulu dan kita tengok apa masalah saja kita boleh buat apa operasi kah ada apa untuk menyembuhkan dia. Sekarang saya suka minum kalak ya. Minum Itu apa tuh? Kalsium. kalsium. Ya. Kalsium Sama boleh CDR. makan. Boleh. Itu boleh. Boleh. Tapi CDR bolehnya sehari berapa kali? Setiap hari satu? Tengok kalau lebih baik daripada kalsium ialah lain ubat. Kalsium ialah untuk tumbuhkan tulang. Tapi kalsium tak boleh banyak tumbuh tulang. Ada lain-lain jenis ubat yang lebih baik daripada kalsium untuk tumbuh tulang. Macam Fosamax, Protaxol, itu yang boleh tumbuh tulang. Kalsium cuma boleh untuk badan cukup kalsium, dan kalsium tak boleh lari banyak dari badan, itu saja. Jadi glukosamin lebih bagus. Glukosamin pun tak begitu bagus. Dia pun tak boleh tumbuhkan tulang. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Nanti konsultasi kita boleh bicara lebih. Saya boleh meriksa you punya kaki tengok macam mana. Okey? Terima kasih ya, Dok. Ya, Ibu. Terima kasih dokter sebelumnya. Saya ingin bertanya, yang dirasakan oleh saya sebelumnya itu lutut kaki di ronsen banyak tulang yang tumbuh, sehingga kalau digerakkan suka sakit. Itu sudah bertahun-tahun terjadi. Nah sekarang ini kalau berjalan telapak kaki sakit, jadi lutut agak ringan. Telapak kaki kalau berjalan sakit, rasanya panas, sakit, didirikan kakinya itu sakit juga. Nah itu pernah disuntik, tapi disuntik sekali 4 tahun terasa lagi, hilang terus terasa lagi. Nah usaha yang bagaimana untuk mengatasi telapak kaki yang sakit itu, apakah dengan obat ataukah dengan olahraga gerakan yang ringan, bagaimana? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Bu. So, Bu saya rasa Bu ada sakit lutut, pasal kehausan, ada tumbuh tulang, picit dan sebagainya. So, Bu sudah makan ubat pun tak boleh baik. Ada makan ubat untuk tahan sakit? Obat rematik dikasihnya. Boleh baik. Ada lebih lega kah? Ya. Sudah lega. Kalau dia boleh lega, Bu boleh makan ubat. Kalau dia banyak sakit, Bu boleh buat satu X-ray tengok. Kalau tulang dia sudah geser, bermakna makan ubat pun tak boleh jalan, so mungkin kena buat operasi untuk legakan. Kalau gerakan-gerakan yang meringankan, olahraga ringan perlu tidak dok? Apa itu? Olahraga ringan di kaki. Exercise. Exercise. Kalau buat exercise yang tak ada weight bearing, macam berbicycle, berjalan-jalan sikit, jangan banyak taruh tekanan atas lutut. Atau ibu boleh berenang. Oh iya. Boleh berenang baik sekali lah. Pasal dia apung, dia tak ada berat badan. So bila you gerak-gerak, exercise badan semua. Okey. Ya, makasih dok. Baik, terima kasih. Terima kasih dokter. Selanjutnya nanti ada konsul.